Mantan Menteri Pengangkutan S. Iswaran dikenakan lagi 8 tuduhan baharu hari ini berhubung kes rasuah terhadap beliau. Beliau mengaku tidak bersalah di atas kesemua tuduhan tersebut. Dengan tuduhan-tuduhan baharu itu, ini bermakna Encik Iswaran kini menghadapi 35 tuduhan kesemuanya, kebanyakannya berkaitan rasuah. Tuduhan-tuduhan terbaru ini kesemuanya ada kaitan dengan pengarah urusan Lam Chang Holdings iaitu Encik Lam Kok Seng. Tuduhan-tuduhan sebelum ini pula membabitkan kaitannya dengan hartawan Ong Beng Seng. Dalam sesi mahkamah hari ini, para peguam Encik Iswaran bertanya mengapa tuduhan-tuduhan baharu itu dikenakan sekarang dan jika ada lagi tuduhan-tuduhan yang akan difailkan. Pihak pendakwa raya menjawab, kesemua tuduhan tersebut dikenakan berasaskan bukti. Kesemua tuduhan yang dilontarkan ke atas Encik Iswaran akan didengar di Mahkamah Tinggi pada 2 April ini. Tuduhan terkini terhadap Encik Iswaran membabitkan beliau dikatakan menerima barangan bernilai hampir $19,000 dari Encik Lam Kok Seng. Ia dipercayai berlaku antara November 2021 dengan November 2022. Ini termasuk 10 botol whisky bernilai lebih $2,300. Beliau juga dipercayai menerima 12 botol bernilai lebih $2,700 pada Januari 2022. Selain itu, Encik Iswaran didakwa menerima peralatan sukan seperti kayu golf bernilai hampir $6,000 sepanjang 2022. Dan pada Jun 2022, menerima sebuah basikal Brompton T-Line yang bernilai hampir $8,000. Ini bermakna Encik Iswaran secara keseluruhan dituduh menerima barangan bernilai lebih $402,000 sepanjang tempoh beliau berkhidmat sebagai seorang penjawat awam. Sebelum ini, Encik Iswaran dituduh menerima barangan bernilai lebih $380,000 daripada hartawan Ong Beng Seng. Ini terdiri daripada ratusan tiket bagi Grand Prix F1 Singapura, perlawanan bola sepak di UK serta tiket penerbangan dan penginapan di hotel di Doha. Encik Iswaran mengaku tidak bersalah terhadap kesemua tuduhan yang dikenakan. Encik S. Iswaran dituduh tahu bahawa Encik Lam Kok Seng ada hubungan niaga dengan penguasa pengangkutan darat LTA ketika mantan Menteri Pengangkutan itu memperoleh pelbagai barangan berharga tersebut. LTA menyatakan kerja-kerja bagi stesen MRT Tanah Merah adalah antara 2 projek yang masih berjalan dengan Lam Chang Building Contractors yang mana Encik Lam adalah pengarahnya. Kontrak tersebut diberikan pada 2016 bagi kerja-kerja tambahan dan ubah elok ke atas stesen MRT Tanah Merah dan jejambat sedia ada. Ia dijadual selesai tahun depan. Projek kedua Lam Chang bersama LTA adalah pembinaan sebahagian daripada koridor utara selatan di Ang Mo Kio yang diberikan pada Disember 2018. LTA menambah, sejak 2019, tiada kontrak diberikan kepada Lam Chang. Encik Iswaran menjadi Menteri Pengangkutan pada 2021. Syarikat Lam Chang enggan memberikan komen berhubung perkembangan ini. Pemerintah Singapura mengarahkan kedutaan Israel di Singapura supaya memadamkan satu catatannya di Facebook yang menurut Menteri Ehwal Dalam Negeri K. Shanmugam sebagai tidak boleh diterima sama sekali. Catatan tersebut membanding-bandingkan beberapa kali perkataan Israel dan Palestin disebut di dalam Quran. Menurut catatan itu, Israel disebut 43 kali dalam Quran sementara Palestin tidak disebut walau sekalipun. Menurut Encik Shanmugam, beliau sangat marah apabila mengetahui tentang catatan di Facebook kedutaan Israel itu kerana ia salah pada banyak peringkat dan tidak sensitif serta tidak wajar. Encik Shanmugam berkata MHA kemudian memberitahu MFA mengenai perkara itu dan MFA kemudian memberitahu kedutaan Israel supaya memadamkan catatan tersebut dengan segera. Ini kerana ia membawa risiko menjejas keselamatan dan keharmonian di Singapura. Catatan itu dipadamkan pada hari yang sama iaitu semalam. We look after the safety of everyone in Singapore, majority and minorities. That includes Muslims, Jews, who are minorities in Singapore. There is a vibrant Jewish community here
that contributes much to our community and country. Jews here have very little concern for their safety and security. Posts like these can, however, inflame tensions and can put the Jewish community here at risk. The anger from the post can potentially spill over into the physical realm. Menyifatkan hantaran itu sebagai satu percubaan yang menghairankan untuk menulis semula sejarah, Encik Shanmugam berkata catatan itu juga salah kerana memilih-milih untuk merujuk kepada teks agama bagi membuat pendirian politik. Malah lebih buruk lagi, kedutaan Israel mempergunakan Quran bagi tujuan politik di bawah situasi sekarang. We told them to take it down because of the potential consequences for the different communities within Singapore. Often, embassies say and put out posts, statements, which we may disagree with, but we generally don't intervene because they represent sovereign countries, they have autonomy, but where it affects the safety and security of people in Singapore, the peace and harmony that we enjoy, we do and we will intervene. Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Mas Agus Zulkifli juga menyuarakan rasa amat marah dan kecewa dengan catatan tersebut. Menulis di Facebook, Encik Mas Agus menyatakan catatan kedutaan Israel semalam menyentuh perkara sensitif bagi rakyat Singapura dan umat Islam. Ia sangat tidak sensitif dan tidak menghormati semangat saling hormat menghormati dan persefahaman yang dibina dengan sangat gigih di Singapura, kata beliau. Encik Mas Agus menekankan betapa tiada siapa boleh membuat tafsiran yang menyinggung perasaan orang lain, terutama sekali teks suci untuk menekankan pesanan politik. Encik Mas Agus menambah beliau memahami bahawa orang lain dalam masyarakat kita juga marah. Namun beliau menggesa semua pihak agar bertenang dan bersikap sivil serta terus memelihara kepercayaan, keamanan dan keharmonian antara masyarakat di Singapura. Dalam satu kenyataan kemudian, kedutaan Israel di Singapura hari ini menyatakan ia sudah mengenakan hukuman keras terhadap seorang kaki tangannya kerana memuat naik catatan tersebut yang dilakukan sebagai tanpa kebenaran. Kedutaan tersebut menambah ia menghormati keharmonian kaum dan agama di Singapura. Singapura akan terus berhubungan dengan Israel dan Timur Tengah di tengah-tengah gesaan supaya diwujudkan gencatan senjata segera di Gaza. Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan berkata demikian selepas menamatkan siri lawatan ke Timur Tengah di mana beliau bertemu dengan para pemimpin Israel, penguasa Palestin dan negara-negara Arab lain. Beliau juga menekankan betapa rakyat Singapura tidak boleh mengambil mudah keamanan, kestabilan dan pembangunan ekonomi di Asia Tenggara. Dr. Balakrishnan berkata lawatan 10 hari itu penting demi memahami perspektif rantau Timur Tengah berhubung perang Israel-Hamas. Menurut beliau, walaupun Singapura tidak akan mengubah hala peperangan dan keamanan di Timur Tengah, Singapura masih boleh katakan apa yang ia percaya dan melakukan apa-apa yang membantu. Because we've had a long-term relationship with the Palestinian Authority, particularly focusing on human talent and capacity development, we will continue. We will step up our interactions with the Palestinian Authority to help them or enable them or to facilitate them doing this job of governance and rebuilding in the immediate aftermath.